Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Muhammad Hanif bin Wan Mustafa. Raqmul bataqah Thani Sifrun Sifrun Thani Wahid Tis'ah Tis'ah Sab'ah. سأقدم لكم عن شرح متن أبي شجاع. قد فتحت كتبا كثيرة منها كفاية الأخيار والإقناع وفتح القريب والتفسير البيضاوي وموسوعة القواعد الفقهية والمعلمة زيد وفقه منهجي وإمتاع ومنهاج الطالبين وغيرها إن شاء الله. Jadi hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan tajuk yang awal sekali, iaitu 3 jenis jual beli yang berkaitan dengan jual beli yang awal sekali. InsyaAllah pada petang ini kita akan bincangkan. Yang pertama sekali saya nak ambil daripada kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kitab ini matan dia al-buyu'u thalathatu asya' bai'u ain musyahadatin fajaiz. Jual beli ada 3 macam. Al-buyu' thalathatu asya' bai'u ain musyahadatin fajaiz. Jual beli benda yang disaksikan maka boleh. Jadi jual beli benda yang disaksikan, contohnya kita pergi ke kedai kaksu. Kita nak beli, contohnya kita nak beli buku Fiqh Manhaji jilid 2 dan 3. Kita nampak dah benda tu. Jadi jual beli tersebut adalah diharuskan. Itu contoh. Jadi dalam kitab ini dia kata, jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah barter harta dengan harta yang boleh digunakan untuk bertransaksi. Transaksi ni proses jual belilah, dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan. Hukum asal disyariatkannya jual beli terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dari sunnah, sabda Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar. 2 orang yang bertransaksi jual beli memiliki hak khiyar. Yang ni kita tak nak cakap bab khiyar, yang ni bab lain dah. Sahabat kita yang lain nanti akan bincangkan bab khiyar. Apa yang kita nak highlightkan di sini adalah al-bay'ani, 2 orang yang bertransaksi jual beli. Yang ni. Juga hadis-hadis yang lainnya ijma' tercapai di atas hal itu. Transaksi jual beli kadang barangnya ada dan kadang-kadang barang ditangguhkan. Yang disebut jual beli salam. Yang ni bab lain lah. Kadang pula transaksi atas barang yang tidak ada. Hukum jual beli salam. Yang ni yang lain. Jadi apa yang kita nak jelaskan di sini, rukun akad jual beli yang dalam kitab ini ialah memiliki 3 rukun, iaitu orang yang melakukan akad. Ini mencakup penjual dan pembeli. Sirah, perkataan, iaitu ijab dan qabul. Serta barang yang diperjualbelikan. Contoh kita nak beli burger, kan, burger yang tepi jalan tu kita beli, itu tak razif. Okey, kita beli burger, saya jual, saya beli. Itulah ijab qabul. Kalau dalam mazhab Syafi'i perlu ada. Kalau tidak sah jual beli tersebut. Itu dia, agak jelas insya-Allah. Syarat jual beli. Jual beli juga memiliki syarat-syarat, iaitu keberhakan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila dan orang idiot. Yang itu akan dibahaskan kelas kita yang lain, insya-Allah. Baik.
Disyaratkan pula masing-masing pihak memiliki hak pilih sehingga tidak sah jual beli orang yang dipaksa kecuali boleh dipaksa dengan kebenaran. Seperti seseorang yang dipaksa menjual hartanya untuk melunasi hutangnya atau membeli barang yang ia berhutang salam kepadanya sehingga hakim memaksanya untuk menjual hartanya dan membeli harta. Kerana hal itu adalah paksaan dengan kebenaran. Menurut mazhab, jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk hukumnya sah. Dikatakan ini sah. Adapun sirahnya seperti ucapan aku menjual, aku menguasakan dan seumpamanya. Pembeli mengucapkan aku menerima atau aku membeli, tidak disyaratkan kesesuaian kedua lafaz. Seandainya penjual berkata, aku menawarkan barang ini dengan harga segini, lalu calon pembeli menjawab, ya, aku beli, atau kembalikannya, maka sah. Ada jelas di situ. Jadi saudara yang saya hormati lagi saya muliakan, sebagaimana diisyaratkan ijab dan qabul, maka disyaratkan hendaknya berhenti seketika antara ijab dengan qabul, tidak lama. Saya jual, saya beli. Contoh. Mungkin cukuplah berhenti untuk niat ataupun dengan waktu yang pendek. Jika waktu pemisahnya panjang, maka membahayakan kerana waktu yang lama menyebabkan balasan dari pihak kedua bukan lagi sebagai jawapan. Contoh, kita nak beli sesuatu, kita dah beli, penjual tu dah cakap saya jual, dia pergi round-round buat kat roundabout tu, roundabout kat jam besar, dia roundabout, lepas tu dia balik semula, saya beli. Jadi ianya membahayakan kerana waktu yang lama menyebabkan balasan dari pihak kedua bukan lagi sebagai jawapan. Jika tidak ada ijab dan qabul secara lisan, akan tetapi terjadi saling memberi seperti kebiasaan sebahagian orang calon pembeli yang memberikan harga kepada penjual, lalu penjual memberikan kepadanya barang yang disebutkan pembeli. Apakah itu cukup? Berdasarkan pendapat yang disebutkan dalam Al-Aslu Rawdah, hal itu tidak cukup sebab tidak adanya ucapan. Ibnu Suraj berpendapat bahawa hal itu cukup untuk barang-barang yang biasa. Barang-barang yang biasalah, bukan kereta. Kereta, jangan. Yang ni barang biasa. Contohnya macam barangan yang di kedai RM RM2 ke. Maksudnya barangan yang tidaklah sampai melibatkan perkaitan yang besar, contohnya rumah dan sebagainya. Barang yang simple, contohnya roti, iaitu barang yang biasa dilakukan transaksi saling memberikan tanpa ucapan. Imam Malik radhiyallahu anhu berpendapat dan memperluaskan masalah ini. Akad jual beli terlaksana dengan setiap apa sahaja yang lazim dianggap orang sebagai jual beli. Yang dianggap orang sebagai jual beli, yang menjadi kebiasaan, yang menjadi adat, maka itulah dia dipanggil sebagai akad jual beli. Imam yang Ibnu Sabah menganggap pendapat ini bagus. Syekh Imam Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi berkata, menurut pendapatku yang dianggap baik oleh Ibnu Sabah adalah rajih secara dalil, dan itu adalah yang terpilih. Kerana syarat lafaz jual beli dalam syariat tidak ditentukan, maka wajib mengembalikan pada kebiasaan yang berlaku sebagaimana lainnya. Termasuk ulama yang memilihnya adalah Mutawali, Barawi dan lain-lain. Wallahu a'lam. Jadi kita katakan salah satu kesalahan yang sudah lumrah. Lumrah ini bererti kebiasaan yang dilakukan adalah disuruhnya anak-anak untuk membeli keperluan.
hal semacam ini biasa dilakukan di semua negeri. Kadang-kadang keadaan mendesaklah antara punca menyebabkan kita terpaksa meminta anak kita tolong pergi belikan ayah bukan rokok, belikan ayah roti gardenia yang RM4 tu yang sekarang dah naik. Contoh. Jadi oleh kerana itu hukumnya disamakan dengan kasus mu'atah. Jika hukum berlaku berdasarkan adat kebiasaan, padahal yang muktabar dalam hal itu adalah saling redha agar tidak masuk dalam kategori mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sebab ucapan menunjukkan keredaan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang itu baru yang pertama. Jadi saya tak nak ulas panjang, saya nak straight point saja. Jadi di sini kalau kita lihat kembali berkenaan dengan jual beli itu sendiri, kan, berkenaan dengan jual beli itu sendiri, dalam kitab Al-Iqna', kan, dalam kitab Al-Iqna' dia kata kat sini, al-buyu'u thalathatu asya' ay anwa'in bal arba'atun kama sayati. Al-awwal bai'ain musyahadah ay mar'iyati lil mutabayi'ain fajaiz lil intifa'il gharar. Jual beli itu 3 perkara, iaitu tiga bagai, 3 asya', bahkan 4 seperti mana akan datang. Pertamanya, jual benda yang kelihatan, seperti yang kita nyatakan tadi, contohnya macam kedai kaksu tadi, iaitu yang dilihat. Bagi dua yang berjual beli, kita nampak dia nampak kita nampak produk, kita nampak ni, tu dia. Maka jual beli itu adalah diharuskan kerana ternafi gharar. Yang bermaksud gharar di sini adalah ternafi perkara yang syubhah, yang ternafi dengan kesamaran dan sebagainya. Yang keduanya, jual sesuatu yang sah salam padanya, yang disifatkan di dalam zimmah dengan lafaz salam, maka ianya harus apabila didapati sifat yang disyaratkan disebutkan padanya di atas apa yang disifatkan dengannya, benda yang disalamkan padanya, serta baki syarat-syaratnya yang akan datang pada babnya. Yang ketiga, jual benda yang ghaib dari majlis akad atau yang hadir padanya yang tidak kelihatan bagi dua yang berakad, maka tidak harus ia kerana tegahan dari jual gharar. Contoh, dia contohnya kerja scammer lah. Dia jual benda yang tak nampak. Dia buat MLM punya sistem 1, 3. Awak masuk 3 bawah awak, yang ni 3 bawah awak, 3 bawah awak. Nescaya awak akan menjadi jutawan suatu hari nanti. Siapa nak ikut saya berjaya? Saya contoh. Jadi ini berlakunya gharar. Sedangkan dalam masa yang sama, dia kata selepas bulan kita boleh bersabar sebab kita tak nampak barang dan ada rasa syubhah di situ, maka hukumnya adalah haram. Dan saya jelas dah dibuktikan pula dengan pengalaman orang yang telah bersama berniaga yang gharar ni dengan si fulan ini. Dulu kata lain, okey, melabur RM10 dapat RM40. Dalam masa 3 bulan awak dapat RM1,000. Ataupun tambah RM50, awak akan dapat RM10,000, 2 kali ganda. Bukankah itu gharar? Sedangkan kalau kita lihat di sini masyarakat kita, kalaulah semua join, kaya rasanya. Tapi itu tidak terbukti. Bahkan yang kaya, yang kononnya kaya ni, dia tunjuk buat promosi, dia tunjuk duit kita. Nah, nampak banyak duit ni duit hasil saya. Padahal tu duit modal kawan tu. Maka tidak harus ia kerana tegahan dari jual gharar.
Jadi itulah yang kita dapat bincang pada petang ini. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Sekejap Ada lagi insya-Allah. Sahabat-sahabat, saya juga mengambil daripada kitab Fathul Qarib, yang mana dia kata kat sini ada 3 macam jual beli, iaitu jual beli barang nyata. Okey, yang ni kita dah bahaskan tadi. Barang yang dijual termasuk barang yang suci, barang yang manfaat, barang yang boleh diserah terimakan dalam proses jual beli. Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul. Harus. Maksudnya pihak penjual atau atas namanya dengan rela melepaskan barangnya. Misalnya dengan ucapan, aku menjual barang ini kepadamu dan menukarkan dengan uang atau barang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya mengucapkan, telah ku beli barang ini dan kini menjadi milikku. Atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Jadi pada dasarnya tuan-tuan dan puan-puan, ijab qabul itu sukarela. Pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, dinyatakan dengan wang tunai yang dibayarkan. Jadi ijab qabul itu boleh dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun dengan utusan yang dikutip daripada oleh fiqhus sunnah. Banyak hari ni kita guna kitab sebenarnya, alhamdulillah. Dengan catatan yakni terpenuhi syarat-syarat. Jual beli tersebut dan ijab qabul tidak boleh terikat waktu. Tidak boleh terikat waktu. Saya nak cepat sebab sekarang dah 16 minit 46 saat. Dia tidak boleh terikat waktu. Yang ni dah terikat Contohnya macam ni, 20 minit je. Okey. Tidak boleh terikat waktu. Bulan atau minggu. Juga tidak terikat dengan suatu kejadian. Misalnya, kalau suamiku tiada, kalau sawahku tiada, atau kalau ladang ini tiada, sungguh akan kujual kepadamu. Yang demikian ini tidak sah. Maka dari dua contoh tersebut bukan akad ijab qabul namanya. Menjual sesuatu barang yang bersifat perjanjian, yang ni tanggungan, ini disebut salam. Yang ni tak payah. Yang ni kita tak nak bincang. Yang ni akan dibincangkan oleh sahabat saya lain. Yang seterusnya, menjual barang yang tidak nyata, ghaib, tiada, tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh. Kalau dikatakan boleh dalam 3 macam jual beli ini, artinya sah. Ucapan tidak nyata terkadang mengandungi erti barang itu semula ada, lalu disimpankan, yakni tiada pada saat akad, maka yang demikian ini boleh. Dengan catatan, barang itu umumnya tidak mengalami perubahan kerana ada selang waktu antara melihat dan waktu membelinya. Contoh, kita beli ikan. Kita beli kat Shopee. Kita tengok kita tengoklah, kita contact dia dulu. Kalau kat Shopee tu dia nampak fresh-fresh semua kan. Yang ni kita PM dia dulu, kita tanya nak tengok gambar. Tengok. Lepas tu lepas 3 hari kena guna postage, guna JNT, guna peselaju. Peselaju lambat lagi. Sampai ikan sampai dah berulat. Okey, itu adalah kita kena tengok kepada keadaan. Jadi di antara syarat jual beli ialah barangnya suci. Bermanfaat atau dapat diambil manfaatnya dan hak milik penuh, yang sudah dikuasai waktu menjual, maka jual beli ini dinyatakan sah. Penyusun menjelaskan pengertian beberapa perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, barang najis dan mutanajis, yakni yang tertimpa najis, misalnya arak, lemak atau minyak yang tertimpa najis dan lain-lain yang tertutup, kemungkinan dapat pulih kembali suci. Tidak sah. Yang ni, barang najis ni tidak sah untuk dijual belikan. Yang kedua, barang yang tidak bermanfaat khususnya bagi manusia, misalnya kalajengking, semut dan haiwan buas, sekali lagi yang tidak boleh dipetik manfaatnya, maka tidak sah untuk dijual belikan. Ini berpandukan mazhab Syafi'i. Kita tiba-tiba nak beli kalajengking, nak buat apa? Kan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa pun sudah menceburi kita sebenarnya.
Jadi sebenarnya banyak yang telah kita kaji, iaitu seperti yang kita katakan tadi, fiqh muyassar kita ada, fiqh mazhab kita ada, banyak dikenal apa insya-Allah. Lepas tu antara hikmah yang boleh kita dapati, hikmah umum dan hikmah khusus. Sahabat-sahabat yang saya hormati lagi saya muliakan, hikmah umum, kita mencari dan mendapatkan keberkatan. Tak kiralah penjual maupun pembeli, kita nakkan keberkatan. Apa gunanya membeli barang yang mahal tapi tiada keberkatan? Manakala bagi hikmah khusus pula, ia memberikan kita indikator, yakni petunjuk untuk memilih barangan yang terbaik berlandaskan kepada syarak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal indakum soal fatas. Jalan lancar.